berlaku juga perubahan fizikal yang lain atau perubahan jangka panjang yang lain lah ketika usia menopause ni. Masalah jangka panjang ni berlaku selepas 5-10 tahun mereka menopause dari segi masalah kekeringan faraj. Jadi ini menimbulkan masalah disfungsi seksual dalam hubungan suami isteri. Dan ini juga boleh menimbulkan pelbagai masalah dari segi rumah tangga, dari segi poligami, penceraian dan sebagainya. Selain daripada itu, masalah-masalah lain dari segi sistem urinary yang kita panggil masalah kencing lah, dari segi pembuangan air kecil, kerap mengalami jangkitan kuman, masalah incontinence yang kita panggil mungkin masalah kebocoran semasa kencing, di mana bagi wanita tersebut jika mereka mungkin berbersin atau terbatuk pada masa yang sama tu boleh terkencing. Jadi ini pun sepatutnya kita ambil berat. Jadi masalah lain dari segi fizikal kosmetik lah, rupa paras kita mungkin akan mula berlakulah kekedutan atau disebabkan oleh masalah kekurangan hormon tersebut menyebabkan kulit kita makin kering dan sudah tidak anjal lagi, tidak elastik lagi, dan mudah mengalami pelbagai jangkitan kuman dan sebagainya. Masalah jantung adalah sebenarnya adalah pembunuh utama wanita kita ketika usia menopause. Kerana pada ketika itu kita sudah tidak mempunyai hormon estrogen. Hormon estrogen adalah hormon penting bagi wanita kerana ia dapat mengurangkan risiko atau memberi kesan untuk menghalang kita daripada penyakit jantung. Masalah fizikal yang lain adalah masalah reput tulang atau osteoporosis, di mana pada ketika ini estrogen sudah tidak ada lagi, menyebabkan tulang kita mudah repuk dan ini menimbulkan risiko untuk mereka mengalami kepatahan atau fracture. Masalah-masalah lain bagi wanita bukan sahaja disebabkan oleh menopause tetapi disebabkan oleh peningkatan usia, menyebabkan mereka juga berisiko untuk mengalami pelbagai jenis kanser. Tidak kira lah sama ada kanser itu bermula daripada kepala sampai ke kaki. Walaupun yang pembunuh utama kalau di segi kanser adalah payudara, diikuti oleh kanser usus atau kolorektal dan seterusnya kanser pangkal rahim atau cervical dan kanser-kanser yang lain iaitu kanser rahim, kanser kilang telur atau ovarian cancer dan sebagainya.